banyak pandangan-pandangan dia, nasihat-nasihat dia yang memberikan manfaat pada umat. Siapa ada kita terima. Selagi kita boleh takwil, cakap orang, jangan kita pi sesat ataupun kafirkan orang. Mudah-mudah ni kafir dan sesatkan orang ni bahaya. Kadang-kadang saya bimbang anak muda ni, dia kadang-kadang disuka dengan penceramah. Pertama, PMX buat ucapan kepada penjawat awam tertentu dan beliau membaca ayat-ayat tentang Ashabul Kahfi. Saya dihantar tentang kenyataan PMX, tapi keratannya itu tak begitu mendetail. Cuma keratan yang sampai pada kita dalam bentuk klip video. Ashabul Kahfi, berapa tahun Allah bagi dia palena, tak makan, tak minum, tak apa-apa semua. Lepas tu bangkit macam biasa. Berapa tahun? 300 tahun dan tambah 9 dalam Quran kata tu. Tapi saya ingatkan bahawa merentas semua soal ini adalah isu nilai, isu akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey geng, hari ni aku nak bawa pasal Ashabul Kahfi buat kali yang terakhir lah. Kalau tak silap aku ni, aku akan bawakan bersama-sama dengan hampa Dr. Daniel daripada Pulau Pinang. And dia berbahas, dia sanggah kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan ada juga dia berkongsi bersama kita kan perbezaan pendapat antara ulama-ulama membincangkan soal Ashabul Kahfi ni. Dan aku akan bawa dengan hampa sama-sama Datuk Seri Anwar Ibrahim menjawab soal Ashabul Kahfi. Ucapan dia yang diputar belikkan soal Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ni pada aku simple je. Setakat aku dah buat beberapa video dan aku dah berkongsi daripada Dr. Maza, daripada beberapa orang asatizah, ustaz-ustaz yang sebelum ni langsung memang tak pernah berpolitik, tak pernah bersuara soal-soal politik, tapi apabila berlakunya kekecohan daripada Ustaz Azhar Idrus soal menghukum, menjahilkan, mengkafirkan dan juga membodohkan orang kan, tambah-tambah pula kena dekat Perdana Menteri kita, dia ada sedikit salah faham kan. Orang yang tanya soalan tu yang sebenar-benarnya yang bermasalah. Kita tahu Ustaz Azhar Idrus akan menjawab di atas soalan-soalan yang ditanyakan. Tetapi apabila orang yang tanya pula soalan tu pula kan, agak macam memang salah ucapan Datuk, memang jauh beza di antara ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. So Ustaz Azhar Idrus pun menjawablah dengan apa yang dia tahu, dengan ilmu dia. Walaupun Ustaz Azhar Idrus ni bercanggah dengan jawapan dia, kenyataan dia waktu 2018. Dia banyak, aku dah layan macam beberapa orang, ustaz-ustaz daripada Ustaz Auni, Ustaz Dr. Maza dan kawan-kawan Dr. Maza dan lagi beberapa orang kan, memang perbezaan macam pendapat tu banyak kan di antara ulama-ulama kita daripada dulu sampailah sekarang. Ada yang kata sebelum Nabi Isa ataupun sebelum zaman Nabi Isa ataupun selepas zaman Nabi Isa yang berlaku ni. Ada yang kata sebelum, ada yang kata selepas, ada yang berlaku, ada yang kata tak ada lah bukan zaman Nasrani lah, bukan zaman Kristian lah, apalah apa semua. Jadi pelbagai perbezaan pendapat tu. Ada juga orang, ada juga ustaz, dia berpegang kepada teguh. Dia berpegang memang zaman Nabi Isa. Kan? Ada ustaz pula yang duk berkongsi, bukan zaman Nabi Isa. Jadi kita kena hormatilah. Tapi disebabkan ucapan ataupun kenyataan Ustaz Azhar Idrus dengan dia dia membodohkan orang, menjahilkan orang, tiga perkara ni kalau tak silap aku, mengkafirkan, lepas tu mesesatkan orang, tiga benda tu kan. Dia menjahilkan orang, lepas tu mesesatkan dan juga membodohkan, tiga benda tu. Jadi dengan tiga perkara ni yang berlaku kontroversi. Ada yang daripada side pembangkang kecam Datuk Seri Anwar Ibrahim, daripada side kerajaan ni pula yang menyokong Perdana Menteri yang tambah-tambah yang menyokong kerajaan hari ni hantam Ustaz Azhar Idrus. Jadi mengundanglah respon daripada ustaz-ustaz ni. Jadi tak apa, aku nak bawa dengan hampa sama-sama. Jom kita dengar
Orang yang pertama yang aku akan sertakan di dalam video kali ini, Ustaz Dr. Daniel kira berkongsi dengan kita soal Ashabul Kahfi ni yang berlaku kecoh gila-gila punya, yang berlaku memang mengundang tak tahulah, macam mengundang antara antara dua puak kan, puak yang masih bersama mempertahankan Ustaz Azhar Idrus dan puak yang bersama mempertahankan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sedangkan ucapan asalnya Datuk Seri Anwar Ibrahim tu soal semoga penjawat awam berpegang teguh dengan seperti mana Ashabul Kahfi ni yang macam berpegang teguh kepada Allah kan, meyakinkan diri mereka terhadap Allah kan. Jadi tanggungjawab yang ada di dalam hati sanubari Ashabul Kahfi ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim minta penjawat awam berpegang teguh seperti mana Ashabul Kahfi. Itu je sebab tu Datuk Seri Anwar Ibrahim ada baca juga ayat surah Al-Kahfi kan, berkongsi kan, tapi dia salah. Semuanya akan dipertikaikan. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Ustaz Dr. Daniel soal apa yang dah berlaku soal Ashabul Kahfi. Jom sama-sama kita dengar. Okey geng, sebelum tu aku nak bawa dengan hampa Dr. Mazhar. Ada mereka dah buat ni bagi jadi benda cantik dah video tu, mereka buat memang best lah tengok. So aku nak bawa dengan hampa sama-sama. Jom kita dengar ucapan Dr. Mazhar. Sebab aku dah buat dah satu video panjang ucapan Dr. Mazhar bersama kawan-kawan dia soal Ashabul Kahfi ni. So hari ni setelah mereka dah buat reaction, mereka dah buat satu video khas untuk yang Ustaz Azhar Idrus ni, yang 3 kenyataan yang Ustaz Azhar Idrus keluarkan. So jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Dr. Mazhar. Video ni pendek lah. Jom sama-sama kita dengar. Tengok pandangan-pandangan dia, nasihat-nasihat dia yang memberikan manfaat pada umat. Selagi kita terima, selagi kita boleh takwil, cakap orang, jangan kita pi sesat ataupun kafirkan orang. Mudah-mudah ni kafir dan sesatkan orang ni bahaya. Kadang-kadang saya bimbang anak muda ni, dia kadang-kadang disuka dengan penceramah tertentu ni sebab lawa cakap ni. Dia suka lah. Tapi lama-lama takut dia juga termakan benda yang sama. Mudah sangat. Tengok buat kesimpulan, sesat. Tak dengar lagi daripada pihak berkenaan. Cuba dengar dulu. Kita pun ada pengalaman. Tuduh orang kata, boleh kata siapa zikir lepas semayang sesat. Orang yang mengatakan zikir lepas semayang tu bid'ah, itu bukan orang alim. Itu orang bangang namanya. Perkampungan sunnah pun individu yang sama juga tuduh kata. Pandangan tentang perkampungan sunnah, kita nak membetulkan orang daripada syirik guana kalau kita sesat. Saya kata kalau dibuktikan saya nak letak jawatan. Maka sudah dipicari siapa dia bercakap majlis mana atau kemudian dia nak kaitkan dengan kita. Nak tuduh kita diperlih kata kahwin di masjid, macam kahwin dengan di gereja. Masa keluar tu daripada jabatan mufti negeri Perlis, nikah dalam masjid bukan amal Rasulullah. Nampak menyeleweng. Sampai ke sudah dia tak boleh buktikan, tapi cara dia punya attack tu memang naik kiamat lah, seolah-olah memang kata-kata tu benar. Orang kata budak-budak muda dia pakai percaya lah, terus dia telan sebiji tanpa dia pergi dengar tu dekat mana siapa yang kata. Cuba bagi satu benda ni dah berulang, dah berlaku banyak kali dan dah jadi tabiat. Okey geng, pendek je. Mereka ambil part-part hak yang ni je. Sebab persoalan-persoalan yang mereka duk tanya selama ni kan, ucapan-ucapan hak yang selama ni kita pun tahu beberapa orang ustaz ni memang duk hantam Perlis ni kawan-kawan. Tapi apabila mufti Perlis duk tanya balik, mereka tak jawab. Bila kenyataan tuduhan jahat yang mereka buat kepada Perlis, so bila mufti Perlis tanya balik atas kenyataan yang mereka keluarkan tu, mereka tak jawab. Tak boleh jawab, terus diam. Tapi kita tahu memang perkongsian Ustaz Azhar Idrus ni pelbagai macam-macam. Memang aku pun suka gila-gila. Memang aku Ustaz Azhar Idrus adalah salah satu tempat untuk aku refer. Apa-apa yang aku terasa aku nak tahu apa hukum dia. So aku search lah. So aku akan dengar, aku akan ambil confirmation juga daripada Ustaz Azhar Idrus, dan aku buat juga ramailah ustaz-ustaz yang kita ambil tahu, tapi salah seorangnya aku ambil daripada Ustaz Azhar Idrus juga. So jom kita sambung untuk Dr. Daniel punya ni soal Ashabul Kahfi. Jom sama-sama kita dengar. Ya, soalan popular. Soalan popular. Dr. Daniel, PMS berkata Ashabul Kahfi itu Kristian. Adakah itu suatu kesesatan? Ni soalan popular. Saya kena jawab, cikgu. Jawab. Ya, saya kena jawab.
Pertama, PMS buat ucapan kepada penjawat awam tertentu dan beliau membaca ayat-ayat tentang Ashabul Kahfi. Saya dihantar tentang kenyataan PMX, tapi keratannya itu tak begitu mendetail. Cuma keratan yang sampai pada kita dalam bentuk klip video memang menampakkan PMX membaca ayat-ayat dari suratul Kahfi, dan ayat-ayat itu menyentuh tentang Ashabul Kahfi, iaitu yang sampai keratannya warabatna ala qulubihim, Allah kukuhkan hati mereka supaya pendirian mereka betul, dan beliau mengharapkan penjawat awam juga mencontohi Ashabul Kahfi. Nada PMS ialah nada yang baik, nada yang mau penjawat awam mencontohi Ashabul Kahfi, mengangkat kemuliaan Ashabul Kahfi. Itu yang saya dengar. Tetapi yang anehnya ialah bila ada orang menuduh, saya tidak tahu sama ada tuduhan itu tuduhan dari perkataan yang sebenarnya dikatakan PMS ataupun tidak. Itu saya tidak tahu. Tapi katakanlah PMS berkata demikian. Berkata apa? Berkata bahawa Ashabul Kahfi itu Kristian. Itu isunya. Ada yang mengatakan, ada ustaz yang memberitahu, saya telah mendengar ucapan itu. PMS tak berkata demikian. Tak mengapa, saya kata. Katakanlah PMS berkata demikian. Sebagaimana yang dituduh. Sebab tuduhannya berbunyi, antaranya ialah PMX mengatakan Ashabul Kahfi itu Kristian. Tidak boleh sebut mereka itu Kristian, sebab mereka itu orang yang Allah muliakan. Sebab orang Kristian ini orang yang beriman dengan Trinity. Itu isunya. Jadi bila PMX Anwar mengatakan Ashabul Kahfi itu Kristian, artinya Ashabul Kahfi itu berpegang pada Trinity. Dan bila PMX berkata mereka itu Kristian, PMX seolah-olah mengatakan mereka itu berpegang pada Trinity. Padahal sebenarnya tidak demikian. Maka PMX telah sesat. Itu yang kurang gemar kita dengar. Cepat menuduh, cepat menghukum, cepat menyesatkan orang. Oleh sebab sampai ke tahap begitu, maka saya nak terima andaian itu. Katalah PMS berkata, ya, Ashabul Kahfi itu Kristian. Ashabul Kahfi ini bila kita baca suratul Kahfi dari ayat 13 ke atas, maka bermulalah kisah tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi penghuni gua. Orang Kristian pun bercakap tentang the cave dwellers of Ephesus, penghuni gua di Ephesus. Ephesus di Anatolia zaman dahulu, sekarang kawasan Turki, Ephesus. Dan mereka penghuni gua dan mereka lari daripada Empire Rome yang menindas mereka, hendak membunuh mereka untuk selamatkan diri. Jalan cerita lebih kurang macam jalan cerita Al-Quran, kata setengah orang. Tapi ada banyak perbezaan. Perbezaan yang pertama ialah dalam agama Kristian, dia tidak ada cerita itu dalam Bible. Dia merupakan cerita yang diceritakan oleh tokoh-tokoh gereja selepas Nabi Isa. Ada yang mengatakan ceritanya berlaku pada tahun lebih kurang 250 selepas Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Sebab itu tidak ada dalam Bible, sebab belum berlaku di era Nabi Isa. Dalam kitab tafsir Quran dikatakan seperti itu, tapi ada yang mengatakan pula ia telah berlaku sebelum era Nabi Isa. Ini perbincangan para ulama. Ada yang mengatakan berlaku sebelum Nabi Isa. Sebab itu orang Yahudi suruh wakil Quraisy yang datang ke Madinah menceritakan Muhammad, mengatakan dia Rasul, tolong beri komen. Maka Yahudi beritahu pada wakil Quraisy mengatakan, jika dia Rasul, dia boleh jawab 3 soalan. Tanya dia 3 soalan. Jika dia Rasul, dia boleh jawab. Pertama, tanya dia tentang seorang yang merantau dari timur ke barat, yakni Zulkarnain. Yang kedua, tanya dia tentang roh. Roh tu apa? Dan yang ketiga, tanya tentang penghuni gua. Jadi kalau Yahudi sudah tahu cerita penghuni gua, ini mesti kisah yang berlaku sebelum Nabi Isa. Sebagian ulama berhujah seperti itu. Tapi ada yang mengatakan mereka tidak mustahil tahu tentang kisah yang berlaku selepas kelahiran Nabi Isa. Jadi itu pandangan para ulama tafsir. Tapi ramai yang mengatakan ia berlaku di era Nasara, di era ketika tersebar ajaran Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Clear? Jadi mereka mengikut ajaran Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Clear? Mereka menghuni di gua 300
Lama kan? 300 apa? 309. Lama mereka tinggal tidur. Tapi perincian yang tidak ada pada cerita lain ialah tentang seekor anjing. Allah menceritakan mereka tidur dan anjing mereka di pintu gua. Cerita orang lain tidak ada bab anjing. Dan tidak ada perincian. Ketika mereka tidur sekian lama, pada mereka berpusing ke kanan, berpusing ke kiri. Dan jika kamu tengok mata mereka, kamu akan timbul ketakutan. Di mata mereka itu lain. Dia punya terbeliaknya lain. Kamu akan lihat dalam keadaan ketakutan. Kemudian perincian yang ketiga, matahari naik. Matahari bila dia naik dari sebelah barat mereka. Jadi di mana gua itu? Orang Kristian mengatakan di Ephesus. Tapi kalau kita baca tafsir Al-Azhar, Hamka mengatakan ada satu kajian yang dimuatkan dalam satu jurnal Wa'yul Islami. Kajian dilakukan oleh Ustaz Taisir Zibyan, yang mana beliau mengikut satu kelompok yang diwakili oleh Pusat Arkeologi Jordan untuk buat kajian. Rumusan dari tulisan Hamka yang merujuk pada tulisan dan kajian itu, Hamka mengatakan agak lebih kuat untuk kita mengatakan gua itu adalah di Bulaqa di Oman. Itu rumusan yang dibuat oleh Hamka. Jadi bukan di Ephesus sebagaimana yang diangkat oleh golongan Kristian. Sebab yang di Bulaqa itu, kata Hamka, ikut kajian lebih menepati cerita Al-Quran tentang mereka berada di satu tanah lapang, kawasan lapang dalam gua, cara matahari naik dan terbenam, dan begitulah seterusnya. Ada masjid berdekatan dengannya, dan ini semuanya memihak kepada Bulaqa, kata Hamka. Kembali pada isu pertanyaan PMX, jika PMS berkata Ashabul Kahfi itu Kristian, adakah ianya salah? Ringkasnya, kalau kita melihat kepada kenyataan dalam bentuk tulisan oleh Mufti Wilayah Persekutuan dalam Bayan Linnas ke-286, Bayan Linnas ke-286, yang ke-286, tulisan Mufti Wilayah. Jadi ada yang menyatakan Ashabul Kahfi itu Kristian, maka menyatakan Ashabul Kahfi itu Kristian tidak menjadi kesalahan. Walaupun lebih elok dikatakan mereka Nasara, tapi mengatakan mereka itu Kristian dengan maksud orang Nasara itu pun mengikut ajaran Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, sama seperti Kristian, mereka juga dipanggil Kristian sebagai orang yang mengikut Nabi Allah Isa. Dan orang yang mengikut Nabi Allah Isa, sama ada mereka Nasara, ada Nasara yang mengikut tapi salah ikutannya, walaupun Nasara. Sama juga orang Kristian, mereka mengikut Nabi Allah Isa, tapi ada yang mengikut secara yang salah. Jadi kata Mufti Wilayah dalam Bayan Linnas ini, memanggil Ashabul Kahfi sebagai golongan Kristian tidak menjadi kesalahan. Cuma kena kita sebutkan bahawa mereka itu Kristian yang benar-benar mengikut ajaran Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Itu saja. Jadi saya rasa PMS berkata lebih kurang begitulah. Mengatakan mereka Kristian tapi menceritakan mereka itu orang yang di atas pendirian yang betul. Jadi menyatakan mereka Kristian seperti itu nampaknya tidak salah mengikut tulisan dalam Bayan Linnas. Kemudian saya membaca juga satu tulisan oleh seorang syekh. Syekh ini agak terkenal, Syekh Dr. Yasir Qadhi. Beliau menulis sebuah buku membincangkan surah Al-Kahfi oleh karangan Syekh Dr. Yasir Qadhi, membicarakan tentang tafsir surah Al-Kahfi. Dan ketika beliau membahas tafsiran tentang Ashabul Kahfi, penghuniku, beliau memanggil mereka Christians. Jadi para ulama' cara umumnya tidak mengatakan tidak boleh memanggil Ashabul Kahfi itu Kristian, tapi sebut mereka itu Kristian yang berpegang teguh dengan ajaran asal Nabi Isa, bukan berpegang pada Trinity. Maka dengan itu saya rasa tak ada isu sangatlah tentang ucapan PMX, mereka yang seronok nak mencari isu. Jadi inilah bahayanya jika para ustaz terlampau cepat nak menghukum orang yang bercakap agama, terlampau cepat nak menghukum. Inilah bahayanya, cepat nak menghukum, cepat nak membuat andaian pula andaian yang salah. Lagi malang jika ada yang sampai mereka peringkat mengkafirkan PMX, memfasik dan mengkafirkan. Ingatlah diri kita bersama, hadis sahih mengatakan jika you kafirkan orang, jika dia tak kafir, you jadi kafir. Jika you fasikkan orang, jika dia tak fasik,
you fasik. Tak kira dia ustaz, tak kira dia ustazah, tak kira dia lebay, tak kira dia doktor, tak kira dia siapa. Be careful with what we say with our mouth, insyaAllah. Okey, geng. Alhamdulillah, syukur. Kita dah dengar penjelasan dan juga ulasan daripada Ustaz Dr. Daniel. Aku harapkan punca utamanya apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim dok nak sampaikan, ini pegangan yang dipegang oleh 7 pemuda Ashabul Kahfi itu, pegangan mereka demi lillahi ta'ala, demi Allah, kan. Mereka tak percaya kepada pemerintahan ketika itu. So dengan berpegang teguh kepada Allah, dan Allah pun sayang kepada mereka, Allah tidurkan mereka. Allah tak mau 7 orang ni sesat, Allah tak mau 7 orang ni pergi sembah raja ketika itu. So Allah macam disebabkan kasih sayang rahmat Allah, sebab tu Allah tidurkan mereka, dan Allah hidupkan mereka selepas 30 tahun, 300 tahun tambah 9. Jadi 309 tahun untuk 7 orang pemuda Ashabul Kahfi ni. So aku nak bawa dengan hampa 3 orang ustaz yang macam berkongsi soal Ashabul Kahfi ni. 3 orang ustaz. Ustaz Auni, Ustaz Samsuri, dan satu lagi ustaz aku pun lupa. 3 orang ustaz ni dia macam berkongsi soal Ashabul Kahfi ni. Berkongsi juga apa yang berlaku. Cuba hampa tengok di antara 4 orang ustaz ni, antara Ustaz Dr. Daniel, Ustaz Samsuri, Ustaz Auni, dan seorang lagi ustaz aku pun lupa lagi, dia ada tulis nama dia bawah ni. Jadi hampa boleh tengok perbezaan pendapat, ada juga sedikit perbezaan pendapat di antara mereka, dan perbezaan cerita. Ada orang macam membincangkan anjing macam yang duk tunggu depan pintu gua. Ada perbezaan pendapat cakap tak ada anjing tu, ada yang kata ada. So ni kisah Ashabul Kahfi ni memang pada kita banyak sangat trend cerita dia. Banyak sangat perbezaan macam pendapat antara kitab-kitab yang dikeluarkan menceritakan soal Ashabul Kahfi ni. Kitab Al-Quran memang kita refer kepada Al-Quran sebenarnya. Ini hadis-hadis kan. Yang dikeluarkan ini ada yang berbeza-beza menceritakan soal Ashabul Kahfi ni. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh 3 orang ustaz ni soal Ashabul Kahfi. Jom kita dengar sekejap, dan last kali aku akan bawa ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjawab balik semua soal Ashabul Kahfi ni. Jom sama-sama kita dengar. Okey, bila keluar, raja tu lagi tak? Bila bangun, raja hak zalim tu lagi tak? Tak dah. Raja yang adil, raja yang baik, masyarakat asyirik tu lagi tak? Tak, masyarakat yang beriman. Tentang Ashabul Kahfi, berapa tahun Allah bagi mereka lena, tak makan, tak minum, tak apa-apa semua. Lepas tu bangkit macam biasa. Berapa tahun? 300 tahun dan tambah 9. Dalam Quran kata tu. Siapa dia mereka ni? Ashabul Kahfi ni berapa orang mereka ni? 7. Apa hal dengan mereka ni? Allah bagi mereka tidur 300 tahun tambah 9, 309 tahun. Apa cerita dengan mereka ni? Mereka ni pemuda yang hidup pada satu zaman di sebuah negeri yang penduduk semua beriman kepada Allah. Ringkas ceritanya, tiba-tiba mai satu raja baru. Negeri mereka ni mai satu raja baru. Raja ni mai daripada Rom. Nama dia dalam kitab tafsir kata nama dia Dikianus. Dia ni penyembah batu berhala. Bila dia mai di negeri budak-budak muda 7 orang ni, dia paksa seluruh rakyat tinggal apa yang hampa duk pegang selama ni, kita sembah batu pula. Kemudian oleh kerana dia raja, oleh kerana dia ada kuasa, dia paksa siapa yang tak ikut ditangkap dan diseksa. Dan kalau sekiranya dalam tempoh seksaan itu tak mau berubah juga, bunuh. Habis satu negeri murtad daripada sembah Allah, kecuali 7 orang ni. Mereka 7 ni tak mau nak turut kehendak raja. Tuan baca dalam suratul Kahfi, Tuhan cerita benda ni. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Tuhan cerita ni. Adakah kamu wahai Muhammad sangka bahawa Ashabul Kahfi dan Raqim ni pun ada cerita panjang. Ada sebahagian ulama tafsir kata Raqim nama anjing.
Anjing sekong, mereka 7 orang anjing sekong. Anjing tu nama Raqim. Tapi sebahagian lagi ulama tafsir kata no, Raqim ni bukan nama anjing. Nama anjing itu Qitmir. Dia kata anjing ni apa, Raqim ni ialah kawasan tu, kawasan yang mereka pergi duduk dalam gua tu. Kawasan tu dulu dipanggil kawasan Raqim. Jordan jadikan kawasan itu sebagai kawasan arkeologi hari ni. So siapa yang nak pergi umrah singgah Jordan mesti pergi tempat ni, must visit punya tempat, mesti pergi tengok yang kata Ashabul Kahfi ni. Walaupun ada berbagai pendapat, ada satu pendapat kata Ashabul Kahfi ini apa, gua yang Ashabul Kahfi duduk ni di Syria, ada satu pendapat. Dan sana pun tak kira lah pergi duduk ambil gambar naik pis atas lah, ada juga. Satu dakwaan kata di Syria, satu lagi dakwaan kata di Turki. Turki pun ramai juga pergi duduk pis ambil gambar apa musim sejuk pakai buh mapla apa ada buat good apa semua. Ashabul Kahfi juga sana. Tapi pendapat yang popular kata di Jordan. Pendapat yang popular kata di Jordan, dia lebih kurang 7 km daripada Amman. 7 km ya nak pergi, dekat ya, dalam 10 minutes sampai. Yang kata tempat berlaku Ashabul Kahfi. Dan pasal apa kata tempat ni lebih tepat berbanding dengan yang Syria, dengan yang di Turki? Pasal apa? Pasal keadaan gua tu dengan pintu masuk dia dan sebagainya dipegu balik dengan ayat Quran Suratul Kahfi. Cerita tu menepati tempat yang di Jordan ni. Kan dia cerita watara syamsa idza tala'at tazawadu an kahfihim zatal yamin. Dia cerita bila matahari naik pagi, dia naik sebelah condong sebelah kanan, dan apabila dia turun dia condong sebelah kiri, dan cahaya tak masuk dalam pintu gua. Bermakna pintu gua dia duduk belah matahari naik ke belah matahari jatuh? Dua-dua pun tak, dia duduk belah utara. Jadi matahari naik ke balik ni, matahari jatuh ke balik ni, pintu gua duduk balik ni. Jadi bila tengok balik tempat yang di Turki dengan di Syria tu, no, pintu gua duduk ada menghadap tempat matahari suluk. Bukan dia. Dia menyalahi apa yang Quran sebut. Bila tengok hadis Jordan ni, exactly. Ketika Nabi SAW hidup lagi, ahli kitab pernah datang kat Nabi nak test. Dia kata, jom kita tanya, kita datang kat Muhammad, kita tanya 3 soalan. Kalau betul Muhammad ini dia Nabi, dia akan boleh jawab 2 soalan. 1 soalan dia tak boleh jawab. Dia tanya mengenai kisah Ashabul Kahfi. Sebab apa ahli kitab tanya? Sebab Ashabul Kahfi ni zamannya bila? Zamannya 200 tahun sebelum Masihi. Jadi ketika di situ tu tanah jajahan Rom, orang tidak beriman. Ada beberapa pemuda dia beriman. Maka dia dikejar nak dibunuh. Pendekkan cerita, dia tidur. Allah tidurkan selama 309 tahun. Jadi dia 200 tahun sebelum Masihi, dia tertidur melalui zaman sampai Nabi Isa lahir. Jadi ketika Nabi Isa lahir, Nabi Isa jadi Nabi, Nabi Isa cerita mengenai Ashabul Kahfi. Dulu 200 tahun lepas ada orang tertidur ni, tapi kita tak tahu kat mana. Lebih kurang 100 tahun lagi dia akan terjaga. Jadi orang-orang beriman daripada syariat Nabi Isa tertunggu-tunggu. Bila? Betul pada 100 Masihi bangun Ashabul Kahfi ni. Oh, maka kecoh lah, betul apa yang zaman Nabi Isa sampaikan. Jadi dia tanya soalan pertama. Soalan pertama dia tanya pada Nabi SAW mengenai Ashabul Kahfi. Maka turun surah Kahfi, Nabi jawab, innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda. Mereka itu sekumpulan pemuda yang beriman dan Allah tambah keimanan mereka. Kemudian dalam soalan tu, berapa lama Ashabul Kahfi tidur? Kalau kita baca surah Kahfi, kita akan jumpa Allah sebut dia tidur tu 309 tahun. Allah tak cakap 309 tahun, 309 tahun. Tengok mukjizat Al-Quran tuan-tuan sekalian ibu-ibu kakak sekalian Sadiq Nabi tu kan. Maknanya apa yang disampaikan tu betul Dalam dunia ni kiraan tahun ada 2. Satu kiraan kitaran matahari, satu kiraan kitaran bulan. Kalau kiraan matahari, 1 tahun bersamaan dengan 365 hari suku. Ada suku sebab tu 4 tahun jadi 1 hari, 4 tahun lompat. 365 hari suku. Kalau kiraan bulan, dia lebih kurang 11 hari. Jadi 354.
54, 55 sebab bulan kan dia tak fix. Kita tengok anak bulan kan. Jadi mana dia kurang 11 hari. Itu dua kiraan tahun. Sebab tu kalau umur kita 30 tahun, kurang lebih 30 tahun, umur kita secara Masihi 30 tahun, umur kita hijrah kiraan bulan 31 tahun. Tua setahun di mananya jangan ingat muda sangatlah kan. Itu tua setahun. Kenapa Allah kata 309 tahun? Kalau kiraan tahun mengikut matahari dia jadi 300 tahun. Kalau kiraan tahun mengikut bulan dia jadi 309 tahun. Allah raikan kedua-dua cara mengira mengikut tahun tu. Kan? Kalau Allah cakap, kalau dia kata, Nabi kata 309 tahun, tak ada, kami pakai Masihi 300 tahun je. Kan? Kalau dia kata, mungkin Nabi kata 300 tahun, tak, kiraan bulan 309 tahun. Dalam Quran Allah sebut 309 tahun. Kau nak kira cara Masihi 300 tahun. Kira cara hijrah ni maknanya kiraan bulan kan 309 tahun. Itu soalan pertama. Yang pertama mengenai Ashabul Kahfi. Ada riwayat yang menyebut perselisihan pandangan dan pendapat. Pemuda-pemuda ini mendapatkan sumber iman mereka daripada mana? Mereka dikatakan pemuda yang beriman, mesti ada sumber keimanan. Sekurang-kurang ajaran siapa, guru mereka siapa yang memindah dan mengajarkan keimanan untuk mereka jadi sebagai pemuda yang beriman. Perselisihan dalam tafsir selalu kita sebut, ada ulama yang mengatakan zaman mereka ini selepas Nabi Allah Isa alaihi salam. Maksudnya kalau kita ambil pendekatan, pandangan yang pertama, Nabi Isa alaihi salam datang dulu, mari dulu. Kemudian Nabi Isa diangkat kembali oleh Allah, kemudian ajaran ini sampai kepada mereka. Kalaulah Nabi Isa dulu, mereka kedian. Tapi sebahagian besar ulama-ulama lain bila melihat kepada zahir dan lahiriah ayat ini, menunjukkan bahawa mereka ada sebelum Nabi Allah Isa diutuskan. Maksudnya pandangan yang kedua, mereka dulu. Jadi berkaitan dengan pandangan yang kedua, mereka dulu tapi mereka tidak sempat dengan Nabi Isa. Contoh, mereka lari masuk dalam gua. Waktu duduk dalam gua, sisi mana 300 tahun tu? 100 tahun awal ke, 100 tahun nak tengah ke, 100 tahun kat ujung ke, wallahu alam. Dalam tempoh 300 tahun ditidurkan itulah Nabi Isa dilahirkan oleh Allah. Nabi Isa membesar sebagai remaja. Nabi Isa diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul. Nabi Isa berdakwah. Nabi Isa menunjukkan mukjizat-mukjizat. Nabi Isa difitnah. Nabi Isa kemudian diangkat kembali oleh Allah. Tempoh hayat Nabi Isa cuma 33 tahun. Sejak daripada kelahiran sampai tarikh pengangkatan kembali 33. Sedangkan mereka tidak 300. Cuma saya tak tahulah 33 tu. Sebab tu saya sebut awal tadi, duduk celah depan ke, duduk celah tengah. Jadi bila mereka tu bangkit, keluar nak pergi cari makanan, mereka dah melihat suasana yang cukup berbeza. Kalau sebelum ni lari masuk gua, rajanya adalah raja yang zalim, Dicyanus. Bandar mereka disebut sebagai bandar Afsusun zaman belum Islam. Selepas Islam ditukar nama Torsusun. Ada dekat Sungai Ara, kampung tersusun. Torsus di mana? Okey, bila keluar, raja tu lagi tak? Bila bangun, raja hak zalim tu lagi tak? Tak dah. Raja yang adil, raja yang baik, masyarakat asyirik tu lagi tak? Tak, masyarakat yang beriman. Maksudnya mereka dulu tidur, Nabi Isa gedebuk-gedebak tadi naik, mereka keluar tu, Nabi Isa dah diangkat. Jadi tidak sempat. Jadi masyarakat pada waktu tu menerima ajaran Islam daripada Nabi Allah Isa alaihi salam. Baik. Di sini kita akan dapat satu penanda atau satu clue. 300 tahun bukan sekadar nombor. 300 tahun bukan sekadar angka, tetapi dia adalah bentuk kitaran yang menunjukkan naik dan turun, yang menunjukkan jatuh dan bangunnya sesuatu pemerintahan. Mungkin
Naik dan turun, bangun dan jatuhnya sesuatu agama mungkin. Naik, turun, bangkit, jatuh sesuatu kepercayaan mungkin. Baik. Asal letak gap nampak saya nak suruh nampak step ni. Raja di Kianus yang zalim, masyarakat yang menyembah berhala, masyarakat tagut, masyarakat yang mengorbankan binatang dan haiwan korban untuk berhala. Ni masyarakat. 300 tahun berlalu, apa yang terjadi setelah mereka keluar gua? Tidur kan 300 tahun. Berlalu dah 300 tahun tempoh tu. Keluar gua raja yang adil. Keluar gua masyarakat yang beriman. Baik. Asalnya teruk dah jadi baik. Kita andaikan dan anggarkan kelahiran Nabi Isa sebagaimana yang selalu disebut 1 Masihi sebagai benchmark dan penanda aras kelahiran Nabi Isa. Bila diangkat umur 33, maksudnya Nabi Isa diangkat ketika 33 Masihi. Baik. Elok ajaran Nabi Isa, soleh ajaran Nabi Isa, baik ajaran Nabi Isa, mentauhidkan Allah, mengikuti ajaran-ajaran dan syariat sebagaimana perintah Allah. Hak baik dah ni, hak elok dah ni. Cuba tuan-tuan perhatikan, apa berlaku 300 tahun kemudian? Apa berlaku 300 tahun kemudian? Asal teruk, keluar gua baik. Lepas baik ni 300 tahun ke hadapan apa jadi? Okey geng, alhamdulillah, syukur. Kita dah bersama dengan 3 orang ustaz berkongsi dengan kita soal Ashabul Kahfi ni. Kesalahan di dalam ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim, hanya Datuk Seri Anwar Ibrahim kata dekat dalam Bible. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim dia ada menceritakan di dalam Jacob. Tapi di dalam Bible tu sebenarnya memang tak ada. Dan tadi Ustaz Daina daripada awal-awal tadi pun dia dah ada cakap cerita Ashabul Kahfi tak ada di dalam Bible, tapi hanya dipetik daripada kitab ciptaan manusia ni. Dia menceritakan soal Ashabul Kahfi ni di dalam Jacob tu. Jadi walaupun kita tahu memang kita aku dan memang ramai orang pun tegur memang berlaku kesalahan di dalam ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengatakan ada cerita Ashabul Kahfi ni di dalam Bible. Padahal tak ada pun. Tapi tak apa. Jom kita dengar ulasan dan juga daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim soal kritikan, hentaman, balunan daripada Ustaz Azhar Idrus. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim pun ada bagi nasihat sedikit. Kalau dok nak komen, janganlah daripada sentimen politik, janganlah berdendam angkara dendaman politik. No. Jadi tak syok lah. Orang agama, dia menunjukkan dia ada perasaan jiwa sanubari penyakit hati tu terhadap kepimpinan negara. Walaupun kepimpinan negara hari ini tidak berat kepada orang yang dia sokong. Tak apalah, jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim soal Ashabul Kahfi ni. Jom sama-sama kita dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Saya mau turut mengupas ucapan awal saya kepada pejabat awam di Jabatan Perdana Menteri. Ini bahkan di pegawai dari Jabatan Perkhidmatan Awam, JPM, JAKIM, SPRM, Jabatan Peguam Negara dan lain-lain ya. Tujuan saya menyampaikan ialah untuk mengingatkan mereka bahawa kemampanan ekonomi penting. Dan kita bicara tentang peralihan tenaga, kita bicara tentang transformasi digital. Tetapi saya ingatkan bahawa merentas semua soal ini adalah isu nilai, isu akhlak. Dalam konteks itulah saya bawa ayat Al-Quran dari surah Al-Kahfi, iaitu dengan maksud memohon penjawat awam bekerja sebagai satu pasukan dan jangan meninggalkan soal
keyakinan, keimanan, akhlak dan nilai. Ini tidak seringkali dilakukan oleh pemimpin negara. Jadi saya mula dengan membaca ayat-ayat Quran dari surah Al-Kahfi dan mengupas secara umum. Ya. Tapi apakah maksudnya? Mengingatkan mereka bahawa dalam kesibukan, keriuhan, keutamaan, pembangunan, pertumbuhan, tata kelola, semua ini harus berpaksi kepada keimanan dan jaga nilai dan akhlak. Seperti mana pengalaman yang disebut dalam surah Al-Kahf, 7 pemuda yang menyelamatkan diri dari kebobrokan sistem syirik, kebajatan, kezaliman di luar. Nahnu nakhussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna 'ala qulubihim إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Allah menceritakan di dalam surah Kahfi, akan kuceritakan kisah yang benar. Ini saya kaitkan juga dengan penafsiran sejarah dalam Quran, Quranic interpretation of history. Bukan tarikhnya, bukan tempatnya, tetapi message-nya. Message-nya, cerita itu mengenai pemuda yang teguh iman, kental semangat mereka, dan diselamatkan dan ditambah petunjuk kepada mereka. Innahum fityatu amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. 2 kali saya tekankan. Ya. Kerana apa? Terpahat di sanubari mereka keyakinan tentang Allah yang menjadikan langit dan bumi seterusnya. Jadi bagi pengupas-pengupas lain, pengkritik dan sebagainya, harus lihat konteks itu. Ya. Dan kalau maksud itu nak dipertikai, tidak adil. Ya. Saya tahu mulanya sahabat saya yang saya hormati, Ustaz Azhar Idrus, mengupas berdasarkan soalan yang tidak menjelaskan apa-apa. Jadi jawapannya itu agak keras. Ya. Karena pada tafsiran Ustaz Azhar, tujuan orang yang menyampaikan pidato itu agak mengelirukan dan mengatakan orang-orang ini tidak beriman. Padahal dalam ucapan saya 2 kali saya tegaskan dan mengulangi ayat Quran tentang orang yang beriman. Baik. Saya sebut juga tentang kisah yang sebenarnya di dalam The Golden Legend, ya, tidak dalam Bible. Itu betul. Ya. Kalau yang meneguhkan bahawa sebenarnya tidak termasuk Bible, tetapi dalam kitab mereka, kitab yang dianggap sahih dan muktabar bagi orang Kristian, ya, iaitu The Golden Legend yang ditulis oleh Ketua Biskop Genoa, iaitu namanya Jacobus D. Vorogin, ya, dan menjadi teks yang penting pertama di kalangan Orthodox Church yang kemudian tersebar di seluruh dunia Kristian. Mengenai apa? Mengenai 7 Sleepers of Ephesus. Ephesus itu nama tempat. Tetapi pada masa itu, kalau ikut kisah beliau, itu zaman Kristian, ya. Kerana itu 250 Masehi. Tetapi seperti mana saya sebut dalam konteks ucapan saya,
dalam Quranic interpretation of history, bukan tarikh, bukan tempat, tetapi kisah yang dia tekankan tentang anak-anak muda yang kuat imannya, menolak syirik, menolak kezaliman. Boleh pada masa itu Maharaja atau Emperor Decius Romawi yang bawa pahaman syirik, menyembah berhala, dalam keadaan, dalam satu kisah orang sudah pun beriman yang mengikut Nabi Allah Isa alaihissalam. Tetapi seperti mana dikupas dulu, banyak kitab-kitab lama juga ya. Ada yang mengatakan ini zaman Nasara, termasuk Ibn Kathir. Ada yang tidak bersetuju ya. Jadi saya hanya menyinggung tanpa mengatakan ini satu konteks yang sahih selain daripada kupasan Al-Quran. Baik, istilah saya gunakan juga sekali Kristian, sekali Nasara. Baik, janganlah umpamanya seperti YB ahli Parlimen Jasif terus mengutuk sebenarnya benda ini tidak benar dan palsu, tak betul. Sebab Majlis Fatwa Mesir, Jordan mengiyakan istilah itu kerana apa? Nasara disebut dalam Quran, Al-Masih disebut dalam Quran. Nasara daripada Nazareth, nama tempatnya, Al-Masih. Dan terjemahan Al-Masih dalam bahasa Yunani itu Kristus, yang dijadikan Kristian. Jadi janganlah hukum saya mengatakan saya menganggap Kristian itu yang Trinity. Saya maksudkan Kristian itu agama yang tunduk, yang beriman dan tunduk kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi jangan hukum saya hal yang saya tidak sebut. Itu saja ya. Tapi saya apa baiknya saya lihat kupasan menyeluruh, mungkin ratusan orang yang kupas, tapi janganlah menyerang ya. Ada yang mengatakan kita jangan mengutuk ulama, betul ya. Dan sebab itu saya tidak bersetuju kenyataan-kenyataan kesat atau memperlekeh sumbangan pendakwah Ustaz Azhar Idrus. Selain daripada singgungan politiknya itu, kita berhak mempertikai. Tetapi beberapa kupasan ahli-ahli Ustaz PAS ni saya anggap agak keterlaluan. Tak payahlah kita bergaduh dalam soal ini sebab menjatuhkan hukum tanpa meneliti ya. Mungkin lulusan Azhar betul, tetapi tidak semestinya tepat kupasan itu ya. Banyak hujah-hujah yang dikemukakan. Tapi yang penting dalam apa yang saya tekankan tadi ialah tentang message itu. Dan saya harap dengan satu budaya wacana yang baik, hentikan daripada kutukan, termasuk pada Ustaz Azhar Idrus atau pada sesiapa yang lain ya. Ada yang katakan jangan kutuk ulama saja ya. Ulama kategorinya betul ulama atau tidak tu kupas berasingan, tapi tak semestinya boleh cerca dan hina dan kutuk orang lain. Dan mengatakan ulama saja tidak boleh dikutuk. Jangan kutuk sesiapa ya. Ulas dengan baik dan berhak tidak bersetuju ya. Tetapi tidak boleh mengatakan bahawa ini menyesatkan, kerana ada ulasan. Dan seperti mana banyak dikupas, saya tidak bermaksud berbuat di sini, tapi banyak kupasan. Bagi saya yang positif apa? Jarang sekali ayat-ayat Quran dibahas begitu meluas dalam media sosial. Dan ini perkembangan yang baik, asalkan kita jaga adab. Dan sebab itu semasa saya diangkat sebagai Perdana Menteri, di antara buku yang kebetulan pertama yang diedarkan secara meluas yang saya minta oleh JAKIM ialah kupasan marhum Syekh Taha Jabir Al-Alwani, iaitu kitab beliau Adabul Ikhtilaf fil Islam. Adab berbeza pendapat, ikhtilaf dalam Islam. Tak boleh cerca orang, laknatkan orang, fitnah orang dengan fakta yang tidak betul. Kerana ketaksuban kita
bukan kepada Islam, tapi kepada parti. Sehingga kan orang lain yang tidak mengikuti itu dianggap musuh durjana semuanya. Itu yang saya minta dibaca, ya, kerana ada dia punya kaedah-kaedah untuk berbeza pendapat. Selain daripada yang akan dikemukakan mulai tahun depan insya-Allah, iaitu tentang Matan Arba'in Imam An-Nawawi, hadis 40, yang saya minta semua pelajar Islam di sekolah membaca dengan syarahnya sekali, dengan maksud meningkatkan mutu kefahaman masyarakat kita tentang Islam. Dan ini julung-julung kali dilakukan, tidak dilakukan sebelumnya. Cuba kita laksanakan sekarang. Dan salah satu perkembangan yang saya anggap sangat positif dalam soal polemik Ashabul Kahfi dari surah Kahfi ini, surah Kahf, ya, itu bagi saya adalah wacana yang meluas, ramai yang bahas, tetapi lebih penting semua harus baca dan memahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey geng, alhamdulillah kita dah bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Cuba hangpa dengar. Datuk Seri Anwar Ibrahim dia menceritakan soal apa? Soal akhlak, soal nilai. Kan sebagai kita sebagai seorang penjawat awam, itu je sebenar-benarnya yang cerita pasal Ashabul Kahfi ni. Datuk Seri Anwar Ibrahim nak penjawat-penjawat awam ni berpegang teguh seperti mana Ashabul Kahfi berpegang teguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu, tapi disebabkan orang yang komen tu pun dengar pun dah ucapan Anwar Ibrahim, tak tahu pun apa tujuan Datuk Seri Anwar Ibrahim bercakap tu, terus main komen je. So teruklah kena. Jadi kita janganlah duk main soal agama je, kita nak asyik-asyik kita nak berpolitik je. Kita hanya ambil perbezaan pendapat. Ustaz Azhar Idrus lain, ustaz ni lain, ustaz ni lain. Jadi kalau macam kita tak boleh terima kan perbezaan pendapat, dia akan berlaku macam ni lah. Kan akan berlaku perpecahan, akan berlaku pergaduhan, akan berlaku caci maki, hina, kafir mengkafir, jahil menjahil, bodoh membodoh, kan mesesatkanlah apa semua. Bila berlaku macam ni ya, padahal konteks asalnya dia pun tak tahu. Sebenar-benarnya kawan tu cakap. Ini tu lah macam Datuk Seri Anwar Ibrahim cakap, dia macam sejarah kan, memang dia ada tertulis di dalam Al-Quran, tapi dia tak cerita terperinci kan di mana berlaku gua di mana. Jadi perbezaan pendapat pakar-pakar ni pergi kaji gua ke gua, pergi cari gua ke gua. Dan seperti mana Dr. Daniel tadi awal-awal tadi dia ada cakap kan, lalas yang confirm dan betul-betul ramai orang setuju, Ashabul Kahfi punya gua tu ada dekat Turki. Tapi hormati perbezaan pendapat. Kita janganlah terlalu sembrono. Tambah-tambah pula perbezaan parti politik ni apa semua pula. Tapi alhamdulillah, selepas beberapa hari Ustaz Azhar Idrus kena pecam, kena ni, dekat Kelantan banjir. Apabila banjir, adalah ucapan daripada Ustaz Azhar Idrus. Dan alhamdulillah kan, Ustaz Azhar Idrus puji Datuk Seri Anwar Ibrahim salurkan bantuan 50 juta ringgit kepada rakyat yang kena musibah banjir. Jadi alhamdulillah kami daripada side-side Pakatan Harapan side-side ni bila dengar, alhamdulillah walaupun dikecam di macam-macam, tapi Ustaz Azhar Idrus dengan dia buang ego dia rendahkan diri dia tetap puji perkara-perkara yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin negara. Kalau hampa pasal lah, video tu pun viral dekat YouTube short YouTube, viral dekat TikTok, dekat Facebook, soal ucapan Ustaz Azhar Idrus puji Datuk Seri Anwar Ibrahim. Alhamdulillah. Kan kita tak mau antara kepimpinan negara bergaduh dengan Ustaz Astazizah ni. Kita tak mau sebab dia akan berlaku perselisihan faham. Disebabkan dia macam hang tak bersama dengan kami, hang menentang Islam, hang menentang itu, menentang ini. No, kita tak mau macam tu. Kita nak kepimpinan negara yang orang Melayu dan orang Islam bersama-sama, ustaz-ustaz, ulama-ulama
Kan kita tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim buat rumah Perdana Menteri tu, Seri Perdana tu untuk ceramah agama, dan panggil ustaz-ustaz, panggil ceramah-ceramah, ulama-ulama mai buat majlis di dalam rumah Perdana Menteri. Kita nak macam tu, bersama-sama membina ilmu, mengajar, memandaikan umat, kan, hak yang dibawa oleh Ustaz Syahabuddin tu. Tujuan dia buat video, dia buat ni memandaikan umat. Jadi kita nak kepimpinan yang memikirkan untuk rakyat, memandaikan umat. Jadi kita tak maulah pakat-pakat duk main, duk pusing, duk spin kot no, duk kono kot tu, duk nak hina orang, nak sesat kat orang. Sebab benda ni, perkara apa yang dah berlaku ni, Ustaz Azhar Idrus, dia dah stop di situ. Dia stop dah. Kan? Dia macam, yang bagusnya Ustaz Azhar Idrus ni, dia tak menjawab pun. Dia diam je walaupun dia kena macam-macam yang dia kena oleh side daripada kerajaan ni, kan. Macam-macam Ustaz Azhar Idrus kena, kan. Dia walaupun ramai orang pun komen soal Ustaz Azhar Idrus ni, okay, no problem, kan. Tapi dia Ustaz Azhar ni, dia diam, dia macam dia buat tak tahu je, dia buat lek-lek je. Jadi aku harapkan semua untuk masa yang akan datang, aku harapkan dah tak berlaku macam ni, kan. Dah tak berlaku. Kalau boleh ustaz-ustaz ke apa lepas ni, kalau nak buat reaction kan, nak buat tanya, macam dia nak sanggah percakapan siapa-siapa kan, dengar dulu, fahamkan dulu, barulah respon. Janganlah sedap-sedap duk keluarkan kenyataan. Aku harapkan hampa semua faham balik ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang jawapan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim soal Ashabul Kahfi ni. Aku harap tak ada masalah apa-apa untuk masa yang akan datang. Hampa tak perlulah duk nak putar belik ucapan-ucapan kawan tu, duk nak petik, lepas tu duk nak edit ke apa. Apa yang hampa duk buat selama ni, harap cukup lah. Yang mana geng-geng side wala'u ni, aku rasa memang tak perlulah hampa duk buat macam tu. Malu kat orang, rosakkan agama, rosakkan macam-macam lah. Jadi jangan memalukan agama kita, jangan menjatuhkan martabat agama kita, dan janganlah memburukkan agama kita oleh orang Islam tu sendiri. Aku nak pesan itu. So, terima kasih banyak. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum.